Rekod dah. Baru rekod lah. Saya tak mula lagi. Okey, hari ni kita nak kamu nanti kamu minggu depan kamu periksa kan, kamu tahu kan? Jadinya kita buat ulang kaji sampai tajuk kita dah belajar, sampai pelajaran keempat saja kita ulang kaji. Berani ni kita bawa hujung lah, boleh je. Kalau dan sebab minggu depan ada lagi kan, jadinya minggu depan kita akan masuk sikit tajuk berani. Hari ni kita ulang yang mana kita masuk exam je. Okey. Tajuk yang pertama, muka surat 1, semua buka buku teks. Adab menziarahi orang sakit. Macam biasalah. Dia ulang je. Nanti kan contoh soalan dia kata apa? Berikan adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Kamu nak tulis apa agak? Kamu tulis yang ni lah. Memilih waktu yang sesuai. Berziarah. Memendekkan waktu ziarah. Apa lagi? Mengucapkan kata-kata yang baik. Kamu janganlah ingat semua, ingat 2-3 je. 2 atau 3 tak apa dah. Ingat yang pendek-pendek. Contoh apa? Ni, memendekkan waktu ziarah. Ni pendek dah. Memilih waktu yang sesuai. Ingat waktu-waktu, ingat yang tu je. Waktu sesuai dengan ziarah. Memendekkan waktu ziarah. Yang tu je. Tu dah dapat markah dah, betul? Kamu janganlah hafal semua. Hafal semua kamu penat lah nanti. Hafal yang pendek-pendek je. Kalau tak hafal, kamu ingat-ingat macam tu je. Okey, waktu kamu ingat poin-poin. Waktu kamu ingat, waktu sesuai. Waktu pendek waktu. Dua tu dah dapat 2 markah kan. Kalau satu soalan 4 markah, kamu dah dapat 8, 2 markah 4 kali 2, 2 kali 4 8 kan. Macam itulah. Contoh tapi kamu fikirkan, kalau kamu fikirkan lagi masa kamu jawab soalan tu, kalau kamu tak dapatlah jawapan, kamu tak ingat jawapan kamu cuba fikir. Benda apa yang baik ketika kamu tengok kawan kamu sakit? Apa? Contoh. Bawa makanan, benda tu kadang kita fikir benda yang logik lah, benda logik yang mendatangkan kebaikan kat atas kita, kat atas kawan-kawan kita. Macam tu je. Ada contoh-contoh adab macam tu lah. Seterusnya, satu lagi. Ni doa ni. Doa ni macam ni kan doa. Hadis ni kamu ingatlah sikit-sikit. Contoh dia kata apa kan? Muka surat 2. Dalil menziarahi orang sakit. Man ada maridhan au zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Tak tahu masuk ke tak. Tapi kamu baca pilihan ni, Ustaz tak tahu. Tapi dalil tak tahu masuk ke tak. Tapi kamu baca-baca je lah. Baca, lepas tu ingat dia punya makna apa sikit-sikit. Sesiapa yang mengunjungi, ingat-ingat yang tu je. Boleh? Tapi yang penting ni. Yang penting ni, doa menziarahi orang sakit ni. Yang ni penting. Doa menziarahi, yang ni sebab exam hari tu, ramai lagi yang tak hafal ni doa ni. Kau boleh hafal lah doa ni. Allahumma rabban nas azhabil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Yang mana baru masuk muka surat 3. Hafiz apa semua? Hafiz Zikri. Siapa lagi masuk? Tak pasal. Doa ni kamu kena hafal tau. Tak panjang kan? Panjang ke? Panjang tak? Tak panjang. Allahumma rabban nasi. Kamu ingat? Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa. Allahumma ni, wahai Tuhan. Doa, dia punya makna kamu kena ingat juga. Wahai Tuhan. Allahumma ni maksud dia, wahai Allah. Rabban nasi, Tuhan sekalian manusia. Ingat An-Nas maksud dia manusia. Azhabil ba'sa. Azhabi ni maksud dia pergilah. Dia suruh macam kita, pergilah, hilangkanlah sakitnya. Ba'sa ni sakit. Hilangkanlah sakitnya. Lepas tu, ishfihi. Ishfihi maksud dia apa? Sembuhkanlah dia. Wa anta syafi. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya. Wa anta syafi maksud dia, engkau Tuhan yang menyembuhkannya.
La shifa'a. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan engkau. Engkau ni siapa? Allah lah kan? Illa. Kecuali. Dengan sembuh. Shifa'uka. Kecuali dengan sembuh shifa'uka ni apa? Sembuh yang tidak diingini. Sakitnya. La yughadiru sahman. Tidak diingini sakitnya. Yughadiru sahman maksud apa? Diingini sakitnya. Yang tu je. Doa ni kamu kena hafal tau. Penting tau doa ni. Itu soalan kamu perasan tak? Ada kan naik kan? Doa ni. Ni kena hafal doa ni. Rafael Doa dengar tak? apa? Doa menziarahi orang sakit. Kalau kamu tengok-tengok orang sakit, kamu bacalah doa ni. Allahumma rabban nasi azhabil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Pendek je. Okey. Rafael, hafal tak? Rafael. Hafiz, hafal tak? Doa tu penting Okey, muka surat seterusnya. Fadila. Ingat, bila nanti soalan ni akan common. Kita katakan soalan yang macam mesti akan naik macam mana pun. Fadilat. Dia tekan tanya, tak kisahlah fadilat apa pun. Bila kamu ingat fadilat ni, kamu kena ingat dalam kepala otak kamu, kelebihan. Kelebihan kamu. Apa yang kamu dapat, apa yang kebaikan kamu dapat, apa kelebihan kamu menziarahi orang yang sakit. Bila mana keluar je soalan dia, berikan fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Ingat, kepala otak kamu kena ingat, fadilat ni maksud dia kelebihan. Apa? Kelebihan yang logik. Allah suka benda ni. Kalau kamu perasan, fadilat ni kan, dalam setiap tajuk tak kisah tajuk satu ke, tajuk dua ke, tajuk tiga ke, empat, kebanyakan yang sama, betul tak? Mestilah Allah suka. Sebab apa? Buat benda yang baik, mendatangkan pahala kan. Lepas tu mesti Nabi suka, dapat ganjaran pahala, masuk syurga. Apa lagi? Dimurahkan rezeki. Benda-benda ni macam kita fikirkan, Ustaz katakan ni, benda-benda yang logik. Kebaikan kamu kalau kamu buat baik, apa yang kamu dapat? Kamu fikir macam tu je. Senang tak? Kan? Macam tu je. Tak kisahlah soalan apa pun, tapi bila kamu ingat point dia, kamu highlightkan kat fadilat tu. Apabila kamu dapat soalan fadilat nanti, kamu fikir, kalau kita buat baik dapat apa? Dapat syurga, dapat pahala. Allah suka, Nabi suka, disukai oleh kawan, disukai oleh ibu bapa. Macam tu je soalan ni, jawapan dia. Okey. Macam tu je. Yang seterusnya, bawah ni, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Akibat ni kita katakan apa? Kalau contoh keluar soalan, berikan akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Kamu fikir apa? Kamu fikir dalam otak kamu, pada otak kamu, akibat ni benda yang tak elok. Apa yang kita dapat? Masuk neraka, betul tak? Dia terbalik, dia macam benda yang Melayu kita cakap, perkara yang berlawanan daripada kelebihan fadilat ni. Contoh fadilat ni Allah suka kan, kita lawan orang sakit. Kat sini mestilah Allah tak suka. Sebab apa? Akibat kita tidak beradab. Sebab apa? Allah tak suka. Contoh salah satu jawapan dia apa? Tidak disukai Allah dan Rasul. Tidak mendapat rahmat Allah. Diseksa, tidak mendapat pahala. Menggoris, menyusahkan hati penyakit. Contoh macam tu. Benda-benda ni dia berulang kalau kamu perasan. Kalau Allah, kalau jawapan kat fadilat disukai oleh Allah, jawapan kat akibat dimurkai oleh Allah. Macam tu je lah. Okey, nampak? Seterusnya. Muka surat 2. Muka surat 6. Muka surat 6. Adab menziarahi rakan. Ni tajuk yang kedua pula. Adab menziarahi rakan. Okey, contoh muka surat 1 ni. Muka surat 7. Adab-adab ketika menziarahi rakan. Apa adab yang pertama? Tadi menziarahi orang sakit kan, kita dah tahu adab-adab dia apa. Sekarang kamu fikir pula. Kalau kamu pergi ke rumah kawan kamu kena buat apa selalu? Kan? Apa? Mestilah bagi salam, betul tak? Bagi salam, betul tak? Yang pertama, ketuk pintu bagi salam, Assalamualaikum. Macam tu jawapan dah, betul. Ada jawapan sini tengok, nombor 3 tu. Memberi salam kepada orang yang kita ziarahi. Nampak? Ada jawapan. Kalau kamu fikir, mesti ada jawapan.
Ada lagi contoh lagi apa ni? Membaca doa. Ni senang. Membaca doa, meminta izin sebelum masuk. Benda-benda yang simple ya kan? Benda ni kamu buat kan kalau kamu ziarah orang kan? Ziarah kawan-kawan kamu. Kamu buat kan? Nanti kalau keluar soalan macam tu, kamu buat macam tu je. Kamu masuk kalau contoh keluar soalan. Berikan adab-adab ketika menziarahi rakan. Kamu cuba fikir. Kalau kamu pergi rumah kawan kamu, kamu kena buat apa? Okey, apa? Fikir. Ketuk pintu, bagi salam. Tu dia lah, memberi salam. Dah dapat markah. Lagi apa lagi? Sebelum kamu nak masuk, kamu mesti kata kan, boleh masuk tak? Orang kamu kan? Jadinya, kamu masuklah kan? Jadinya jawapan dia, kamu meminta izin sebelum masuk. Ada dah jawapan. Yang ketiga, membaca doa. Jangan berziarah terlalu lama, tak apa. Memberi rakan ketika hendak menziarah. Apa lagi? Pilih waktu yang sesuai. Kamu janganlah pergi waktu maghrib. Janganlah pergi waktu tengah malam. Betul tak? Janganlah pergi waktu subuh. Betul tak? Pergilah waktu yang sesuai. Waktu duha ke, waktu petang ke, tempat-tempat orang, waktu-waktu orang yang tengah santai. Betul tak? Terus seterusnya. Khalis, muka surat 7 Khalis. Khalis, muka surat 7. Okey. Yang seterusnya, fadilat. Macam tadi Ustaz kata, bila kamu kena ingat bila mana keluar soalan fadilat, kamu tengok kamu perhati betul-betul fadilat macam mana. Fa dha ya lam ta. Bila mana keluar je fadilat ni, apa? Kamu kena fikirlah, apa kelebihan kamu ziarah kawan kamu? Apa kelebihan kamu? Pertama apa agak-agak? Benda yang biasa. Dapat ganjaran pahala daripada Allah. Apa lagi apa? Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Betul tak? Kalau kamu ziarah kawan kamu dapat mengeratkan hubungan silaturahim kan? Dapat ganjaran pahala. Ni samalah yang tadi kan, yang awal-awal tadi. Dapat ganjaran pahala, disukai oleh kawan pun boleh buat. Macam tu je. Kamu cuba fikir benda yang logik. Kalau kata fadilat ni, benda logik yang mana kamu buat benda baik, apa yang kamu dapat kan? Contoh dia apa? Dapat mengeratkan hubungan silaturahim, dapat ganjaran pahala, mengetahui kabar berita kawan-kawan kamu, menambah kasih sayang satu sama rakan. Itulah. Kamu nanti yang mana yang tak tulis tu kamu perhati betul-betul cara ejaan dia macam mana. Seterusnya, muka surat 8. Akibat tidak beradab. Ingat, bila mana keluar aje soalan berkaitan dengan akibat ni benda apa? Apa? Isyad kenapa? Angkat tangan kenapa? Nak pergi tandas. Okey. Seterusnya, bila mana keluar je akibat ni kamu kena fikir dalam otak kamu. Bila mana akibat ni benda yang tak elok. Benda yang tak elok apa? Kalau kamu kalau kamu tak ziarah rakan kamu, apa yang kamu dapat? Mestilah apa? Tidak mendapat keredaan Allah dan Rasul, kamu tak dapat. Tidak disukai, nampak? Kalau kamu tak ziarah kawan kamu suka kat kamu tak? Agak-agak. Tak suka kan? Sebab apa? Tak ada hubungan silaturahim antara kamu dan kawan kamu tu. Jadinya tidak disukai oleh rakan. Ibu bapa dan keluarga kita akan mendapat malu. Macam tu je. Ingat dua ni tak apa dah. Kalau banyak sangat. Ingat, tidak dapat keredaan Allah. Tidak disukai oleh rakan-rakan. Itu dua tu je. Kenapa pula? Kenapa Imam Rafael? Angkat tangan. Ada orang chat. Siapa pula? Tak payahlah kita nak. Amar, tak payah. Nak belajar ni, awak nanti nak periksa kan? Okey, seterusnya. Dalil adab berziarah. Ya ayyuhal Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu hatta
tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya terlebih dahulu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara-cara dan peraturan yang sopan itu. Nampak? Nampak? Yang ni ayat Quran pun dah kata apa? Cara-cara untuk mengunjungi ataupun kita kan adab-adab ketika menziarahi rakan kamu. Nampak? Ni kata dia. Okey. Satu je. Seterusnya. Ke-10. Bercakap benar. Ni. Bercakap benar kamu kena ingat. Ustaz rasa kamu kena ingat ni. Pengertian apa yang dimaksudkan dengan pengertian bercakap benar tu apa? Bercakap benar ialah, Rafael pergi mana? Bercakap benar ialah berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur-unsur pembohongan. Itu je. Kamu kena ingat ni tau. Rasa ustaz lah akan masuk exam tu dia tanya kamu. Apakah pengertian bercakap benar? Kamu kena ingatlah. Bercakap benar ialah berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara yang betul dan tidak mengandungi unsur-unsur pembohongan. Yang tu je. Okey, kenapa kita kena bercakap benar ataupun dalil bercakap benar ataupun kenapa kita bercakap benar? Sebab apa? Ada dalil yang mengatakan kita kena bercakap benar. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajiblah kamu bercakap benar dan kerana sesungguhnya bercakap benar itu menuju kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menuju syurga. Nampak? Rasa ustaz, kamu kena ingat juga ni. Yang ni tak apalah kamu kena ingat. Baca. Baca buku ni, baca punya maksud dia kat mana. Nanti kamu boleh lah. Ni dalil. Hadis Nabi. Seterusnya. Kenapa tak pergi? Okey. Macam biasa muka surat 12. Fadilat bercakap benar. Fadilat, ustaz kata apa? Bila mana kata naik je soalan berkaitan dengan fadilat, ingat benda yang kebaikan apa yang kita dapat kalau kita bercakap benar. Pertama apa? Diredai oleh Allah dan Rasul. Betul lah, selalu dapat yang tu kan. Yang kedua apa? Mendapat pahala. Betul. Yang tiga, disukai oleh guru dan ibu bapa. Mendapat kepercayaan masyarakat. Hubungan silaturahim akan menjadi lebih erat. Ingat, kamu ingat tau. Bila mana kalau kamu tak ingat pun yang ni, kamu kena ingat tau. Fadilat dia mesti ada jawapan dia. Disukai oleh kawan-kawan, apa lagi? Mendapat pahala Allah, mendapat ganjaran Allah. Kalau kata akibat pula, dimurkai oleh Allah, mendapat balasan di neraka, dia tidak disukai oleh orang. Dia macam tu je, dia ulang-ulang tu je. Boleh? Ingat yang tu je. Okey. Seterusnya, sabar dah. Yang terakhir, sabar ni kamu kena ingat juga dia punya maksud dia. Sabar apa? Sabar, muka surat 15. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Sabar tu apa? Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian. Yang tu, ingat tu, yang tu je. Sabar kalau kita tanya, berikan pengertian sabar. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian Allah. Yang tu je kau ingat. Dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Ingat yang tu je. Okey. Ini penting juga ni. Ciri-ciri sabar. Pertama apa? Sabar atau kita kata jenis-jenis sabar. Sabar yang pertama, ingat ciri-ciri kalau dia kata soalan, berikan salah satu ciri-ciri sabar. Kamu tulislah antara 4 ni. Kalau dia katakan
Berikan 4 ciri-ciri sabar. Kamu boleh tulis semualah. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar pertama. Sabar yang kedua, sentiasa redha segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Sabar yang ketiga, tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Sabar yang keempat, sabar ketika sedang marah. Ini kena ingatlah ni. Sabar ada berapa? Dia kata berikan, contoh soalan dia. Ciri-ciri sabar ada berapa? Dan senaraikan. Kamu kena tulis. Ciri-ciri sabar ada 4. Kamu kena senaraikanlah. Sabar dalam sabar semua ni kamu kena senaraikan. Okey, yang seterusnya. Dalil sifat sabar. Walanajzi walanajziyannal sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Yang ini dalil daripada hadis, dalil daripada ayat Quran. Ini dalil daripada hadis pula muka surat 17 ni. Hadis Nabi apa kata apa? Innallaha qala idza batalaitu 'abdi talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Apa dia kata? Sesungguhnya Allah berfirman apabila aku menguji hamba-Ku dengan 2 yang disukainya, mata dan dia bersabar, maka aku gantikan untuknya syurga. Tu balasan yang paling kita nak kan. Hari sekali kita nak apa? Syurga, kita punya balasan akhirat nanti. Okey, yang seterusnya. Fadilat bercakap benar. Macam saya kata itulah. Bila mana kata fadilat, bila mana ada soalan fadilat je kamu fikir. Fadilat bercakap benar. Apa kebaikan apa yang kita dapat kalau kita bercakap benar? Pertama apa? Disukai oleh Allah dan Rasul, disukai oleh kawan-kawan, disukai oleh guru dan ibu bapa, menambah keimanan kepada Allah. Lagi apa lagi? Jiwa sentiasa tenang dan tenteram, mendapat keampunan dan rahmat Allah, mendapat apa lagi? Disegani dan dihormati. Nampak? Macam tu je. Kalau kita tanya akibat pula muka surat 18. Muka surat 18 akibat pula. Akibat kalau kamu kena fikir akibat kita bercakap bohong, akibat kita tidak ada sifat sabar. Apa kita dapat? Kalau akibat ni apa? Balasanlah kita apa? Dimurkai oleh Allah dan Rasul, tidak disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan, jiwa tidak tenteram, mudah mendapat penyakit, membentuk sikap mementingkan diri sendiri, selfish lah kita katakan. Nampak? Macam tu sahaja. Okey semua, buka buku aktiviti muka surat 1, kita cek sama-sama jawapan. Buka muka surat 1. Yang mana dah siap, tak apa. Tak siap, tak apa. Yang dah siap, tak apa. Tak siap pun tak apa. Tapi kita buat rakan sama-sama. Muka surat 1, buku ni. Ada tak? Ada. Okey. Sedia pensel, pemandang semua cepat. Buka. Semua buka speaker balik. Semua buka speaker. Buka cakap. Dah buat latihan. Imam Muhammad ada tak tu? Imam Muhammad ada tak? Dah, saya dah buat dah latihan. Yang dah buat, kita cek jawapan. Yang tak buat, kita cari jawapan. Boleh? Pegang pensel. Isyad kau nak tak hidung ke tu? Okey. Muka surat 1. Ada menziarahi orang sakit. Kamu buka buku ni, buku talian, dan kamu buka buku teks kamu muka surat 1. Cari jawapan dia. Pertama apa? Soalan yang pertama. Ustaz baca arahan dia dulu Tengok buku. Ustaz baca arahan dulu. Muka surat 1, arahan yang pertama. Tandakan right.
tandakan right pada dan pangkah pada pernyataan berikut. Okey. Ada, ingat tajuk dia apa? Ada menziarahi rakan. Yang pertama, nombor 1 soalan nombor 1. Memendekkan waktu ziarah. Betul atau salah ada? Ada betul ke tak salah tu? Apa? Betul. Amar apa Amar? Amar apa? Apa? Kalau kita ziarah kawan-kawan, kalau kita ziarah orang sakit, kita kena duduk lama kat situ ke duduk sekejap saja? Sekejap. Jadinya jawapannya apa? Kamu right kat situ. Kamu right. Yang mana betul kamu yang betul tak apalah, check jawapan je. Iman dah siap ke Iman Muhammad? Auni dah siap? Okey. Soalan yang kedua. Mengucapkan kata-kata yang buruk sahaja. Nombor 2. Soalan nombor 2. Mengucapkan kata-kata yang buruk sahaja. Contoh, kamu pergi tengok Ifah sakit kat hospital, dekat rumah dia. Lepas tu kamu kata kat Ifah, apalah sakitlah, dia kata macam tu. Boleh ke tak boleh macam tu? Boleh. Tak boleh lah macam tu. Tak beradab lah kan. Jadinya kamu, kalau tak boleh kamu buat apa? Kamu pangkah. Cuba. Okey, yang ketiga. Yang mana dah siap cek jawapan sekali Farisha, buka ke tak tu? Buku surat 1 Farisha. Buku teks muka surat 1, buku aktiviti muka surat 1. Buku surat 3. Soalan ketiga. Memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Betul ke tak betul? Sebab apa? Kalau orang contoh ustaz sakit, kamu datang rumah ustaz pukul 5 pagi, ada ustaz nak buka pintu kat kamu, memang tak buka lah cerita dia, betul? Jadinya datanglah pukul 10 ke apa, ustaz bagi ustaz mandi dulu ke. Okey. Yang keempat. Berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Macam Akilah. Betul. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, right. Yang seterusnya. Yang nombor 5. Mendoakan orang yang sakit agar lambat sembuh. Mendoakan orang yang sakit agar lambat sembuh. Betul ke salah? Saya macam mana? Salah. Rafael, betul ke salah Rafael? Betul ke salah? Mendoakan orang yang sakit agar lambat sembuh. Betul ke salah Rafael? Tak boleh. Isyad kenapa? Rafael, betul ke salah? Ustaz sakit. Ni, macam ni. Rafael, ustaz sakit. Lepas tu kamu datang jumpa ustaz kan? Kamu doakan ustaz. Minta lah ustaz lambat sembuh. Jadinya betul ke salah? Salah. Salah. Salah pangkah. Yang ke-6. Marisa ada tak kat sini? Ada. Okey, Marisa jawab soalan ni. Membawa buah tangan ketika ziarahi orang sakit. Contoh kamu bawa lah buah ke. Buah tangan ni bukan sebatas buah. Bawa bunga pun boleh. Bawa bunga kat ustaz. Marisa. Jawapan apa? Nombor 6. Kamu bawa buah tangan jumpa ustaz. Kan ustaz sakit. Boleh ke tak boleh? Beradab ke tak beradab Marisa? Bagus. Jadi kalau betul kamu right. Okey. Yang ni bawah ni kamu buat sendirilah sekejap lagi. Yang tak siap. Sekarang buat muka surat. Muka surat. Saya dah siap. Dah siap tak apa. Bukan muka surat 2 pula, muka surat 2. Dia ada kat buku teks. Nampak? Ada kat buku teks kan? Yang ni. Okey. Ni soalan nombor 4. Soalan nombor 4 bawah tu. Bawah tu. Bukan yang atas, yang bawah. Muka surat 2, soalan nombor 4. Gariskan jawapan yang betul.
Nombor 4 Farisha nampak tak? Ni Farisha, soalan ni. Ayah. Okey. Aku jawab yang pertama. Sina. Nombor 1. Tidak mendapat dosa ataupun rahmat Allah. Mana satu betul? Ha, dosa ke rahmat? Ha? Dia mendapat apa? Nombor apa tu bincang tu? Rahmat. Rahmat, kamu gariskan rahmat ataupun kamu bulat je. Bulatkan rahmat tu. Rasulullah. Okey, nombor 2. Dibenci Allah dan Rasul atau pokok? Akilah jawapan apa? Akilah. Rasul atau pokok? Rasul. Bulatkan Rasul. Sudah. Nombor pokok buat apa? Nombor 3. Menyusahkan hati kucing atau pesakit? Pesakit. Pesakit. Sakit. Garis. Nombor 4. Menggores hati kawan keluarga pesakit. Keluarga pesakit. Keluarga, bagus. Hukum nombor 5. Hukum ziarah orang sakit adalah sunat atau wajib? Sunat. Bagus Ifah. Bagus. Next. Nombor 6. Memendekkan waktu ziarah orang yang sihat atau sakit? Sakit. Bagus. Nombor 7. Adab ketika ziarah orang sakit adalah nombor 1. Memanjangkan atau memendekkan waktu ziarah? Memendekkan. Amar buat ke tak tu jawapan? Amar. Siap dah. Bagus. Nombor 8. Memberi semangat kepada orang yang sakit mendapat ganjaran pahala atau dosa daripada Allah. Pahala atau dosa? Pahala. Okey. Pahala. Bagus. Latihan seterusnya kita akan buat minggu depan. Okey. Kamu buat sendiri dulu. Minggu depan kita akan check sekali lagi. Boleh? Okey. Ada homework ke? Okey. Tak ada. Ni lah homework. Muka surat 1 Siap. sampai muka surat 20. Dah 24. 24. Homework kamu 1 sampai 24. 23 sampai 24. Muka surat 1 sampai 24. Oh, 1 sampai 24. Kalau tak dan buat perlahan-perlahan, tak apa. Minggu depan kita akan buat sama-sama. Okey dah, baca doa habis belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum semua. Sama-sama. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Syah, bila dah masuk Al-Qur'an ni, Syah? Bila dah masuk Al-Qur'an? Syah, bila dah masuk Al-Qur'an? Bila dah masuk Al-Qur'an, Syah? Bila? Awak lah bila dah masuk Al-Qur'an, mesej. WhatsApp Ustaz. Tahu? Malam ni WhatsApp Ustaz. Esok. WhatsApp ke WhatsApp? Apalah apa pun, Telegram tak apa lah. Okey. Isya dengar tak Isya? Dengar. Mesej Ustaz. Malam ni juga. Okey, Assalamualaikum. Syamil ada tak Syamil?